tajuk asal kita patut pegang memang semua orang akan kata Ahlussunnah wal Jamaah. Dan gelaran Ahlussunnah wal Jamaah ni diambil ataupun dikeluarkan, diekstrak daripada sabda Nabi SAW sendiri. Dan kalau kita pergi pada masalah ittiba' kan, ikutan, dalam Quran Karim memang kita disuruh ikut Nabi, ikut para sahabat. Kalau ikut Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kamu semua cintakan Allah, ikut aku. Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurun, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So basically ikut Nabi itu adalah jalan untuk dapat cinta Allah, jalan untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut berkenaan dengan ikutan kepada para sahabat. Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun, orang memula yang awal-awal ini masuk Islam, minal muhajirin wal ansar. Dia kan muhajirin dan ansar. Muhajirin awal, ansar awal. Walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Mana ikut muhajirin awal, ansar awal. Allah Taala kata radhiyallahu anhum. Tiga-tiga golongan ni Allah telah redha terhadap mereka. Wa radu an, mereka pasti redha terhadap Allah Taala. Wa adalhum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Taala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang paling besar. Jadi ikut para sahabat dapat redha Allah, dapat syurga Allah. So berpandu pada asas itulah sebenarnya kita lihat Nabi SAW sendiri pun pernah memberikan satu guideline yang disebut tentang perpecahan umat ini. Nabi kata taftariqu ummati, kan, akan pecah umatku kepada 73 kumpulan. Semua dalam neraka kecuali satu. Bila para sahabat tanya manhum, siapakah mereka? Nabi kata hum ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka berada pada apa aku berada padanya dan para sahabatku. So basically memang kita tahu bahawa ini yang Nabi sebutkan dari segi ucapan daripada panduan Al-Quran. Dan gelaran ahli sunnah ni sebenarnya diperolehi daripada sabda Nabi sendiri. Dalam hadis yang bila para sahabat Nabi SAW minta Nabi SAW berikan pada mereka nasihat. Lepas Nabi SAW berikan mereka kata-kata, ucapan yang mereka rasa sedih sebab dengan kata-kata tersebut. Lalu mereka kata, berikanlah kami wasiat. Lalu Nabi kata, usikum bisam'i wa ta'ah. Aku pesan kamu untuk dengar dan taat. Wa in ta'amara alaikum abdun habasyi, sekalipun menjadi ketua pada kamu seorang hamba Habsyah. Fa innahu may ya'ish minkum, kerana sungguh siapa-siapa hidup di kalangan kamu, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan lihat percanggahan yang sangat banyak. Maka ini arahan Nabi, fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu pegang dengan sunnahku, wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan sunnah para khulafa yang berpetunjuk selepas ketiadaanku. Ini balik pada Al-Quran tadi samalah. Mana sunnah Nabi, ikut Nabi, itu sunnah Nabi. As-sabiqun al-awwalun, balik kepada para sahabat. Dan yang paling utama di kalangan para sahabat mula sekali adalah khulafa ar-rasyidun. Kan? Nabi kata, hendaklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang berpetunjuk selepas ketiadaanku nanti. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan geraham. So dari situ istilah ahli sunnah tu datang. Sebenarnya pada sudut asal kita mengikuti apa petunjuk Nabi, apa petunjuk para sahabat. Itu base asal. Dan bahkan jamaah tu pula datang dengan kalimah Nabi sendiri sebut. Fa'alaikum bil jamaati, maksudnya bila Nabi suruh kita di akhir zaman, Nabi kata percanggahan timbul, kamu hendaklah bersama jamaah. Dan kalau ikut pada hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan ni, mula-mula dengan jamaah tu adalah para sahabat. Bukannya orang tu lari di para sahabat, duduk seorang-seorang dan rasakan agama dia pegang tu betul. Sebab kena pegang ikut apa yang majoriti para sahabat pegang. Sebab ini ada satu rujukan daripada Al-Quran kan dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah nyatakan wa man yushaqiqir rasul, barang siapa berada pada belah berlawanan Rasul, ayat 115 wa man yushaqiqir rasul, barang siapa berada pada belah yang berlainan daripada Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, selama nyata kepada dia petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan ikut jalan bukan jalan orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada mana dia nak berpaling, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dalam neraka. Kerana benda ini wajib ikutan kepada mana berada pada dengan Nabi dan di jalan orang-orang beriman yang dalam ayat tadi balik pada para sahabat dulu. Okey,
nak tanya wajib tu sebab apa? Sebab siapa yang berpaling tadi, Allah kata nuwallihi ma tawalla. Kepaling pada ke mana-mana nak paling, wa nuslihi jahannam, kemasukkan dalam neraka. Bila Allah Taala kata masuk neraka, maksud dia benda tu tak boleh. Kita langgar. Wasa'at masiran, dia sebab seburuk-buruk tempat kembali. So basically hatta Imam Syafi'i daripada ayat berkenaan 115 ayat surah Nisa tadi, dia gunakan ayat tersebut untuk mengatakan wajib ikut ijma'. Dan ijma' tadi balik kepada para sahabat dulu. Mereka para sahabat sepakat satu perkara, datang orang kemudian tiba-tiba daripada Jawa ke Bugis ke Banjar ke datang tukar, tak bernilai apa benda yang mereka buat kerana apa yang bertentangan dengan apa para sahabat lakukan. So basically bila kita pegang situ, lafaz jamaah, fa'alaikum bil jamaah, balik ke situ pengertian dia. Bukan maksud dia balik kepada majoriti yang kita ada. Pasal majoriti kalau ikut pada zaman tertentu, zaman Abbasiyah, majoriti pegang dengan Mu'tazilah. Takkan jadi betul pula. Kalau pergi kat Mesir, satu pergi kat dulu Syiah, Fatimiyah. Takkan nak kata itu jamaah dia. So basically tu jamaah yang selamat balik pada para sahabat. Itu istilah yang patut diketahui. Istilah kita sebagai ahli sunnah tadi diperolehi daripada Nabi sendiri SAW. Dan jemaah yang dimaksudkan tu adalah bukan jemaah kita. Kalau kita dah berkumpul, kita dah bersama-sama, kita rasa kita jemaah. Tak. Kalau kita punya jemaah, apa yang kita pilih atau kata tadi bertentangan dengan apa yang para sahabat Nabi SAW apa sepakati, maka apa kita cuba untuk jadikan sebagai peraturan atau hukum sebagai batal. Sebab jemaah tu balik pada mereka. Itu majoriti para sahabat itulah pegangan kita. Itu majoriti para tabi'in lah pegangan kita. Itu balik pada asal. Jadi istilah ahli sunnah ni sering orang cuba nak lari-larikan. Dan sebenarnya pengenalan ahli sunnah ni sendiri telah diketahui sejak daripada zaman para tabi'in. Contoh tabi'in yang terkenal, Muhammad Ibn Sirin, lahir 33 Hijrah, mati 110. Dia lahir 2 tahun sebelum Uthman mati. Uthman mati 35 Hijrah. Dia lahir tahun 33 Hijrah. Berdekatan dengan tahun kematian Salman Al-Farisi. Tak silap saya. Tapi ala kulli hal ini tarikh dia. Jadi dia dah lahir tahun 33 Hijrah, mati 110 Hijrah. Sebelum Imam Syafi'i, sebelum daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Kalau kita buka Muqaddimah Sahih Muslim, dia kata mereka dahulu tidak menanyakan mengenai sanad, ni isnad. Siapa nak ceritalah, kita dengar. Tapi bila berlaku fitnah, munculnya Khawarij, munculnya Syiah, terbunuhnya Uthman sebelum tu, lalu mereka berkata, sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kamu. Dilihat pada ahli sunnah, disebut ni, dilihat pada ahli sunnah, diambil cerita mereka. Dilihat pada ahli bid'ah, ditinggalkan cerita mereka. Mana benda ni telah diucapkan sebelum lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Apa lagi Abu Hasan Al-Asy'ari, apa lagi Abu Mansur Al-Maturidi. Lagi jauh pasal Abu Hasan Al-Asy'ari lahir tahun 260. Abu Mansur Al-Maturidi 242. So di mana datangnya kita kata, jadi bila kita nak cuba untuk datangkan dengan pengertian baru ni. Ini satu benda salah ni. Seistilah tadi bila kita kata Al-Sunnah wal Jamaah, kenapa tiba-tiba kita dah ada definisi asal sejak zaman Nabi lagi, sejak daripada zaman tabi'in lagi dah ada, tiba-tiba kita kecilkan skop kepada orang yang baru. Jadi yang tengah-tengah ni duduk mana? Imam Syafi'i duduk mana? Apa akidah dia tak diterima ke? Tu yang diorang kata, mereka menggunakan alasan bahawa Imam Syafi'i, kaedah yang dia gunakan, yang dia amalkan adalah sama dengan kaedah Abu Hasan Al-Asy'ari. Macam mana boleh sama? Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Macam mana boleh sama? Sedangkan Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Kalau dia kata tasawuf, Imam Syafi'i mencela tasawuf. Imam Syafi'i berkata tidaklah seorang lelaki masuk tasawuf pada awal pagi, melainkan masuk tengah hari dia jadi bangang. By words. Mutawatir Imam Syafi'i cakap macam tu. So whenever orang tu datang, tiba-tiba kata saya pegang mazhab Syafi'i, tapi akidah saya tak ikut Syafi'i, tasawuf saya pun tak ikut Syafi'i. So awak sebenarnya main apa ni? Permainan apa awak bawa sebenarnya? So realiti dia kalau kita perhatikan balik, Imam Syafi'i rahimahullah, bila kita kata macam tadi kan, dia pasal istilah ahli sunnah tu dah ada sebelum daripada Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i lahir 150, mati 204. Abu Hasan Al-Asy'ari 260 lahir.
Mati 342. Jauh. Sangat Abu Mansur Maturidi 333 mati. Lahir 242. Lahir 242. Kan istilah ahli sunnah wal jamaah kita terangkan. Memang Nabi SAW yang berikan. Daripada hadis Nabi SAW datangnya penggunaan tadi. Dan kita kata dikenali istilah tadi oleh tabi'in. Itu kita berikan nama kita berikan nama Muhammad Ibn Sirin yang lahir 33 Hijrah, yang mati tahun 110 Hijrah. So kalau dia kata mereka dah tahu istilah tersebut sejak asal. Maksudnya sejak asal dia ketahui. Sebelum Imam Syafi'i lahir, sebelum daripada Imam Ahmad bin Hanbal lahir. Jadi macam mana boleh kita nak kata yang ahli sunnah yang ini sebenarnya datang daripada yang ini? Pasal kat sini ada void, satu kawasan kosong. Di mana orang kat sini, siapa dia? Imam Syafi'i bukan tokoh akidah. Imam Syafi'i tak ada akidah ke? Permainan ni kadang-kadang kita kata, kenapa dikecilkan? Dan kita kata dari segi sudut asal, pertimbangan kita adalah, pengecilan skop tadi adalah untuk memastikan amalan tadi. Amalan tadi. Sebab kita sebut ahli sunnah, yang kita ada masalah adalah, golongannya contoh macam Asy'ariyah Maturidiyah di Malaysia. Contohnya, mereka suka bid'ah. Diorang marah bila orang datangkan dengan tajuk ini bid'ah, ini sunnah. Dia marah. Sedangkan pengasingan sunnah dan bid'ah tadi bukan kita mulakan. Saya ulang balik, dimulakan oleh Muhammad Ibn Sirin. Kalau ikut rekod, bertulis, bercatat dan Sahih Muslim daripada zaman seorang yang hidup antara 33 Hijrah sampai 110 Hijrah. Ini adalah takrifan yang dari 1300 tahun lalu lah. Yelah. Lama sangat. Jadi macam masalah dia bila dah ada takrifan tersebut. So macam mana boleh orang yang sebelah sini tak nak, unless pasal awak tak nak jadi ahli sunnah. Mana awak nak ahli sunnah, awak adalah ahli sunnah yang boleh buat bid'ah. Betul kan? Ustaz Syafiq, itulah logiknya nama the term lah, setahu saya lah yang sebagai mu'alaf ni yang datang masuk dalam Islam ni kan. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mesti ikut sunnah. Tapi kalau ikut sunnah mesti ikut Nabi. Yalah. Tapi kenapa yang ahli sunnahnya yang ikut Abu Hasan Asy'ari atau dia Abu tak Bakar di sini Maturidi? bagi saya macam ni, okay. Kalau Asy'ari sendiri, Abu Hasan Asy'ari sendiri, dia apa benda yang ada pada diri dia dari segi perfahaman, dia besar dengan keadaan beramal dengan akidah Mu'tazilah sehingga umur 40 tahun, lepas tu baru dia mula berubah. Tapi realiti dia ada pendapat dia yang masih lagi serupa dengan salafus soleh, seperti contoh macam bagi Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala di atas arash, semua sama. Dia tak tukar. Yang datang kemudian daripada dia yang tukar. So sekarang yang kita bimbang, yang saya nampak lah dari segi masalah asal istilah tadi, istilah ahli sunnah tadi, pegang dulu, ahli sunnah punya istilah tadi bukan benda baru. Jamaah juga bukan benda baru, bukan jamaah awak. Bukan jamaah Jawa, jamaah Bugis, jamaah Banjar, jamaah Nusantara, bukan. Dia jamaah tadi balik kepada kumpulan yang asal itu para sahabat. Kemudian baru para tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Pada dalam kisah para sahabat Nabi SAW, bila kita tengok yang ramai itu yang menjadi ikutan kita. Lepas tu ada tak yang pelik seorang dua? Yang pernah jumpa Nabi SAW, tapi tak macam lelaki yang dipanggil sebagai Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah ni dia punya cheekbone dia tinggi. Dia ni adalah orang yang mula mempersoalkan Nabi SAW punya agihan. Ketika Nabi agihkan harta rampasan perang Hunain, dia kata, "Ya Muhammad, yang adil." Hei Muhammad, berlaku adil lah. Dia mengaku Muslim, jumpa Nabi tapi dia cakap itu. So within yang ada sebenarnya para sahabat ikutan kita yang ramai, bukan yang seorang tu. Yang kata bila seorang ni boleh persoalkan, maka dia betul. Itu contoh nak faham jamaah tadi. Dalam zaman tabi'in pula, ada kan semua Hasan al-Basri dan sebagainya, pengikut dia, anak murid dia, Wasil bin Atha. Ikutkan pada sudut asal dia tabi'in juga, tapi masalahnya dia dah menyimpang. Jaham bin Safwan, Ma'bad al-Juhani, duduk dalam zaman tabi'in, jumpa para sahabat tapi sesat. Yang kita ikut adalah yang ramai ikut para sahabat. Itu namanya jamaah. Betul, tabi'in macam itu juga. Dan seterusnya. Itu maksud asal jamaah. Bukan jamaah di Malaysia. Bukan jamaah Malaysia. Sebab Islam ni bukan pakcik kita punya. Betul. Dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hak kita untuk mengubah apa-apa dalamnya. Lepas tu bila kita kata istilah-istilah yang ahli sunnah tadi kan, sebut ahli sunnah, tapi awak buat bid'ah. Bahkan awak promosikan bid'ah.
Dia di mana duduknya ahli sunnah tadi? Tapi Ustaz kan, so okay, maybe saya tadi soalan saya tadi maybe dalam cara amalan. Tapi secara logiknya, sebelum kalau anda membuat sesuatu amalan, mesti datang dengan kepercayaan. So jadi apabila masuk kepercayaan, itu maksudnya akidah lah kan. So jadi let's say kita ambil fiqh atau amalan cara mana-mana mazhab pun, sepatutnya mereka ada perbezaan dalam amalan mereka sedikit-sedikit yang tidak menjadi satu benda yang besar. Betul. Tapi akidah mereka semua sama. Betul tak macam tu, Betul. Ustaz? Itu realiti yang asal. Macam masalah fake. Kenapa fake tu ada kepelbagaian ataupun keterbukaan dalam masalah berbeza. Sebab kita kata dalam masalah fake ni, dia berdasar kepada apa yang para sahabat nampak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi SAW buat kat sini pada hari berkenaan macam ni tangan dia ketika takbir. Yang seorang nampak pada hari lain tangan dia macam ni. Yang seorang tu nampak tangan baginda macam ni. Seorang nampak tangan baginda macam ni. So bila perbezaan apa dilihat tadi, kepelbagaian lafaz tadi membolehkan untuk berbezanya dari segi masalah amal, macam berbeza cara sebutan Al-Quran. Inilah tidak menyempitkan. Okey, ini kita kata disebut asal terbuka. Tapi bab akidah, tak ada akidah yang kita patut ikut kecuali apa yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu patut yang kita ikut. Bukannya kita datang dengan idea yang bukan datang daripada sahabat. Contoh macam perbahasan berkenaan dengan kidam tak kidamnya Allah Ta'ala, masalah persoalan Allah Ta'ala di arash macam mana, kalau arash Allah Ta'ala tinggalkan macam mana, kosong ke. Semua benda-benda macam ni bukan termasuk daripada akidah ahli sunnah. Ahli sunnah tak mempersoalkan benda tadi. Betul. Ini orang masuk untuk confusekan kita. Ya. Okay, di sini masalah asal dia. Jadi bila kita sebut tentang masalah ahli sunnah tu sendiri pun, bagi mereka yang datang kemudian, dia tak nak takrifan yang asal. Takrifan yang asal Nabi sebut, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, ataupun sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fawarad, barang siapa ada kepada urusan kami ini apa bukan daripadanya atau apa bukan dalamnya, maka ia tertolak. Ataupun hadis Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fawarad, mereka buat satu amalan tiada pada perintah kami, maka ia tertolak. Dia tak nak pegang yang ni, pasal dia nak buat. Bila Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, betul dia kata, tapi bukan sebut kulu tu kan kulu kan. Kenapa dia persoalkan? Kenapa dia nak persoalkan? Sebab dia nak buat bid'ah. Sebab tu kalau saya patut jangan pakai nama ahli sunnah. Buat kita tak apa. Macam nak pakai nama kita berpegang kan Asy'ariyah, Maturidiyah, Tasawuf Ghazali, tapi jangan letak ahli sunnah. Letak ahli bid'ah. Tambah belakang tu ahli bid'ah hasanah. Ahli bid'ah hasanah. Apa betul? Pasal kita buat benda Nabi tak suruh buat. Kita klasifikasikan benda Nabi tak klasifikasikan. Nabi tak seclude, tak asingkan dengan lafaz tertentu. Kita lafazkan ahli sunnah tu dengan istilah kita sendiri. Yang mana orang yang kita pilih untuk ikut, yang kita gunakan istilah tadi, dalam tajuk yang sama bukan beramal ataupun memahami agama, contoh bab akidah, seperti pemahaman para sahabat. Dan kita kata pula macam lagi teruk bila ada orang kata macam ketika Quran turun, lafaz tu Nabi para sahabat faham, baca tak cukup faham. Bila datang imam-imam ahli kalam baru faham. Kenapa gunakan istilah macam tu? Unless, itu saya kata jangan guna istilah ahli sunnah. Pakai ahli bid'ah. Kami pengikut ahli bid'ah. Mana ahli bid'ah hasanah. Tu saya bincang masalah bid'ah dhalalah ke atau hasanah. Pakai ambil, tapi jangan pakai ahli sunnah. Sebab awak dah langgar istilah asal agama. Sebab benda ni ulang balik, ahli sunnah itu bukan gelaran baru keluar. Dia adalah gelaran yang lama, yang telah ada sejak zaman tabi'in lagi. So kalau dia kata orang nak asingkan dengan mengecilkan skop, jadikan tasawuf, kita pakai kata Imam Syafi'i tadi, kata bila orang masuk tasawuf pada waktu pagi, petang jadi tengah hari jadi bangang. Ini cakap macam mana? Imam Syafi'i sendiri. Kalau Imam Syafi'i cakap itu. Tentang ilmu kalam ni, Imam Syafi'i kata, hukum aku pada ahli kalam ni baru diarak tengah-tengah bandar, disebat dengan pelepah tamar, kan, dan dikatakan inilah hukuman bagi orang meninggal Quran sunnah. Ikut al-kalam. Imam Syafi'i keluarkan hukum tersebut. Jadi awak bertentangan dengan Imam Syafi'i sebenarnya. Kenapa nak pakai fake Imam Syafi'i? Nak kata Imam Syafi'i tak tahu ke? Sedangkan kita bawa kitab Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah tu adalah rekod pertama
yang komplit ataupun yang kita panggil yang sempurna berkenaan dengan cara pemahaman dalil. Bila dalil Quran dan Sunnah tu datang bertentangan, macam nak selarikan? The first one. Sebab tu bila kita tanya kitab usul fiqh yang pertama dikarang sampai pada kita al-Um, kitab Risalah. Sebab Imam Syafi'i adalah orang yang pertama menggabungkan. Dia bukan jumpa dalil dengan dalil langgar. Macam nak selarikan? Jadi tiba-tiba awak kata Imam Syafi'i tak faham bab akidah? Serius ni kan? Ini masalah yang kita kena jaga sikit. Ni ada orang macam confused macam Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bila orang kemudian, ini masalah dia. Imam Syafi'i ada akidah sendiri. Yang tak serupa dengan orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i. Sebab tu orang yang mengaku bermazhab Syafi'i mengaku bermazhab Syafi'i dalam masalah fiqh. Tapi masalah akidah dia tak ikut Imam Syafi'i. Itu terus terang lah. Dengan pengasingan tu dia sendiri yang mengaku tak ikut Syafi'i. Macam mana boleh macam tu? Macam mana kita boleh buat satu amalan tanpa kepercayaan ustaz yang sama? Tak, ini problem di sini. Pasal bagi dia orang itu agama ni ada kulit, ada isi. Ini masalah sebenar. Bila pengasingan tu dibuat, ini bab kepercayaan. Ini bab amalan. Ini bab kuno akhlak. Jadi kita sebut sendiri itibak kita kepada Nabi. Bila orang kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan kamu semua cintakan Allah, ikut aku. Ikutan Nabi itu mula dengan akidah. Apa Nabi suruh percaya, kita percaya. Apa Nabi suruh larang itu jangan percaya. Dan kemudian ibadah, apa cara Nabi tunjukkan cara dekat diri kepada Allah Taala. Ni ibadah. Yang diperintah, yang dilarang ni ibadah. Kemudian akhlak. Nilai adab yang mana Nabi tunjukkan sebagai cara kita hidup dan berkeluarga dalam masyarakat, dalam kita sama kawan kita sama dengan bapa kita. Macam mana? Ini semua ni adalah perkara yang berkaitan dengan ikutan kepada Nabi. So sekarang ni bila orang tu dia asingkan kepada sudut bagi orang yang kemudian tadi. So orang sebelum ni nak tahu mana? Sedangkan bila kita sebut tadi sunnah tadi balik pada 3 generasi yang pertama. Apa kita jumpa daripada 3 generasi pertama tadi? Dari segi pemahaman atau akidah, akidah atau ibadah, cara mendekat diri Allah Taala atau akhlak dan sebagainya, kita terima semua. Kita tak ada letakkan kononnya nak ikut orang ni seorang. Sedangkan yang atas ni macam mana? Ini realiti kita kata pembahagian tersebut. Bukan bertujuan untuk menyatukan umat, tapi untuk mengasingkan diri. Okay, first saya kata kalau anda kata nak pakai kan, pasal kita kata sini secara realiti lah kan, kalau kita lihat terutama bila ada JSB punya kes berlaku dan sebagainya, dan sebenarnya benda-benda ni benda ni berulang tahun demi tahun. Dahulunya tak boleh buat amalan di kubur, sekarang ni dengan terang-terangan orang-orang yang berpegang dengan alasan dia berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, dia orang kata minta pada wali yang mati boleh. Pada satu masa dulu pada satu masa dulu istighosah pada orang mati tu adalah haram. Tapi bila dah sampai pada peringkat diorang zaman sekarang ni, mana boleh mandikan kereta macam orang Hindu buat. Boleh. Dikeluarkan daripada mufti sendiri. So realiti dia sekarang ni, kita dapati ada yang tajuk tentang mufti wilayah ni lebih kepada sudut untuk mempertahankan amalan-amalan yang sebahagiannya syirik, sebahagiannya khurafat, nak dijadikan sebagai core dalam umat Islam kita. Termasuk macam kes tasawuf tadi, yang sebenarnya tidak pernah ada kita panggil dalam masyarakat kita kemestian untuk bertasawuf. Saya pernah dengar macam ada orang dekat Belah Tinggi 9. Dia kata soalan ni, dia kata ustaz, saya ada ustaz cakap dengan saya tak masuk tasawuf, tak ikut tasawuf tak boleh masuk syurga. Kenapa pula? Sebab ini pasal bagi dia orang macam tu. Dia orang nak paksa orang ikut ajaran dia orang. Siapa tak ikut tasawuf tak masuk syurga. Seriously, orang Arab Badui yang datang jumpa Nabi SAW, yang Nabi dia kata dia tanya tentang rukun Islam, yang dia kata lepas bila Nabi terangkan, dia kata aku takkan lebihkan, takkan kurangkan. Nabi dia sambil dia berjalan nak pergi, Nabi kata siapa nak tengok ahli syurga, tengok orang ni. Tak ada tajuk tasawuf pun tu. Hanya rukun Islam yang 5 je. Tak ada tajuk tasawuf dan tu. Datang kita tiba-tiba mengecikkan skop bahawa kena ada ikut tasawuf baru jadi. Mengkomplekskan satu benda yang asalnya mudah. Itu kompleks merumitkan keadaan tadi. Dan kita kata masalah tadi yang saya perhatikan kesamaan. Sebab kita perhatikan sekarang macam ni, contoh macam katalah menteri agama ke, mufti-mufti negeri tertentu ke, yang kita kata pasal sekarang ni bila JSB ditahan,
kita dapati sebenarnya kalau kita track record balik pada zaman waktu dia pegang jawatan, tak pernah cuit pun. JSP boleh bergerak dengan bebas tanpa sebarang sekatan. Bila dipersoalkan, saya tengok di parlimen dipersoalkan, kenapa baru sedar sekarang? Siapa nak jawab? Seorang tak boleh jawab. Kita bagi asatizah yang ikut sunnah, kita dah dulu cakap, diorang masih macam tu. Bahkan berapa orang daripada ustaz-ustaz kita cuba disaman oleh JSP bila sebut tentang kesesatan mereka. Bagi hantar LOD dan sebagainya kan. Act of demand. Ini berapa ramai ustaz-ustaz kita kena. Tapi ustaz-ustaz kita lah, ustaz-ustaz yang daripada kumpulan yang kata Asy'ariyah Maturidiyah, kita dapat lihat mereka mengatakan apa-apa, senyap. Sampai sekarang. Sebab amalan tu serupa. Contoh macam kita sebut dia tu kan. Contoh macam boleh yaqazah dengan Nabi. Dia orang boleh yaqazah dengan Nabi. Jumpa-jumpa bernasyid. Dia akan jumpa bernasyid juga. Contoh macam dapat amalan baru, zikir baru dari Nabi. Ini pun dapat zikir baru dari Nabi. Ini pakai lambang capal. Ini lambang capal juga. So, tang mana nak beza? Yang bahkan kita lihat kat Perak tu ada siap letakkan lambang capal tu sembah solat. Solat ke arah lambang capal. Apa lagi masalah minta pada orang mati? Cuma beza saya ingat itu yang disebut oleh salah seorang ahli jawatan kuasa fatwa negeri saya ingat negeri mana. Dia pasal banyak negeri mana macam dia dapat jawatan. Dia boleh kata apa? Dia kata boleh ambil air berkat ni asalkan dia ulama. Maksudnya kalau saya ni ulama, ni janggut saya ni, celup-celup bagi kat orang lah. Dia kata siapa kata dia ulama? Kalau asal ulama boleh buat lah. Dia bukan masalah benda tersebut disekat, tapi diiyakan. Cuma beza dia kalau dia kata awak punya guru ulama, dia pun kata guru dia ulama. So bila akan berhenti? Takkan berhenti. Sebab tu realiti dia bila kita katakan, kita sebut dia tu kan, kita sangat gembira dengan apa yang disebutkan dalam fatwa keputusan fatwa negeri Selangor yang belum diwartakan lagi, tapi dalam tulisan tersebut memang kita kata perenggan kedua bawah kan sebelum akhir tu sebutkan apa-apa variasi ajaran, amalan, kepercayaan yang menyerupai ajaran keseluruhan atau sebahagian. Keseluruhan atau sebahagian daripada JSP adalah penyeleweng. Daripada kita lihat semua sekali Nasyabandi yang dikatakan boleh diamalkan di Malaysia pun sebenarnya sama aja dengan GSP. Jadi sebenarnya saya perhatikan yang kadang benda macam ni, yang RUU ni bila kata definisikan kepada sedangkan ulang balik Ahli Sunnah wal Jamaah ni tadi adalah definisi yang asal, yang bukan datang lepas daripada lahirnya atau berkembangnya mazhab Asy'ariyah. Bukan juga lepas hidupnya Imam Ghazali. Bahkan dia telah diterjemahkan, ditunjukkan, diamalkan oleh umat Islam sejak daripada zaman para sahabat yang Nabi SAW ajarkan, para sahabat amal, tabi'in. Bahkan diketahui sebelum daripada mereka lagi, ratusan tahun. Kalau kata Imam Ghazali 500 lebih hijrah. So benda tadi dia wujud sebelum daripada 110 hijrah. Tapi Ustaz, kenapa dekat Malaysia ni kan, okay, mereka cuma mengambil Asy'ariyah dan juga Maturidiyah sebagai ahli sunnah wal jamaah dan tak includekan pihak Athari atau Salafiyah sebagai ahli. Apa yang mereka takut sangat? Okey, pertama sekali masalah saya ulang balik amalan. Sebab amalan yang dibuat dalam masyarakat kita ni sebahagian besar mereka akan tumpukan kepada tajuk boleh buat bid'ah hasanah. Maksudnya mereka bid'ah hasanah. Kalau nak ikut sunnah tak ada. Ikut pasal kumpulan-kumpulan macam Asariyah ataupun Salafiyah ni, diorang akan tumpu kepada mesti ada dalil yang sahih. Kan? Mesti ada amalan. Kalau dalil sahih, amalan tak ada, tak boleh juga. Jadi puak-puak yang jahil atau jahat ni ingin capitalize dalam takwil. Maksudnya mereka ingin guna loophole ini atau keruangan ini untuk masukkan amalan atau kefahaman mereka. Macam tu. Ya, betul. Nak paksa. Want to enforce. Sebab benda ni lama dah. Kita kalau ikut 70-an dulu, kita dah berhenti tajuk ni. Bila zaman Tan Sri Hamid Osman atau Tun Hamid Osman, saya tengok dia Tun ke Tan Sri. Tan Sri Hamid Osman tu, dia dah buang benda ni, dah dibuang habis. Bab tarikat dan sebagainya, Jabatan Agama Islam pun bila orang telefon dah tarikat mana nak pakai, orang akan jawab pada orang yang datang tarikat Muhammad SAW.
Ni Muhammad SAW lah jalan. Kita cara nak ibadat. Takkan ada cara orang lain pula. Betul. Jadi orang tak dapat jawapan yang seperti mereka nak. Dalam masa yang sama mereka masih beramal dengan amalan-amalan tadi tanpa sekatan. Cuma jangan jadikan dia benda utama dalam negara. Tapi bila kita kata diorang dah mula duduk kan, pegang jawatan rasmi dalam kerajaan, mereka bawa benda tersebut pergi ke contoh macam masjid besi di Putrajaya. Masjid yang di bawah wilayah persekutuan, dan orang buat upacara zikir akbar something. Allahu Allah hak. Semua sekali bunyi. Dia jadi dia buat orang ramai kita macam, apa ni? Dia pergi USJ dekat Subang kan, Masjid Al-Falah ke nama dia. Pun buat macam tu juga. Apa tinggal? Jadi diorang mungkin wallahualam, bagi saya perhatikan ada kebimbangan pada mereka ni bila katakanlah mufti wilayah persekutuan bukan daripada orang yang berfahaman macam mereka, amalan-amalan yang mereka sedang buat sekarang atau mereka galakkan orang buat. Contoh macam minta pada orang mati, rayu pada Tuan Abuya tolong kami. Yang sini minta pada wahai Syekh tolonglah kami. Sebenarnya benda tersebut sama je. Cuma kat sini minta pada Nazim Haqqani. Yang ini, yang tarikat ni minta pada guru dia. Yang ni Syekh Rifai. Ini Syekh Badawi. Yang ini Tijani. Semua sekali akan minta pada guru masing-masing. Tapi bila buat benda berkenaan, kan minta ni, dengan sama, bila jadi serupa, dia tak boleh bergerak lah. Di Kuala Lumpur dan Selangor ni sebenarnya lubuk duit. Be frank, kita cakap terus terang. Dia lubuk duit. Kalau kita buat program di Kuala Lumpur, macam contoh macam geng Habib tu datang, bukan free. Mana dia berzikir free ke? 25,000 untuk seorang ni, yang ni 5,000 nasyid ni, yang ni kumpulan ni, lighting tu berapa ribu-ribu. Saya ingat satu costing yang dia pernah share di media sosial, waktu dia nak buat di Terengganu kot, mencecah 400,000 untuk satu malam. Satu malam 400,000. Satu malam. Ini semua duit lah. Itu yang orang kita nampak. Jadi kadang-kadang bila lubuk duit ni di Kuala Lumpur dan Selangor lah. Jadi kalau dia kata dapat kita dikekalkan amalan-amalan mereka, zikir akbar boleh buat kan. Dan kumpulan yang bercakap karut-marut ni boleh bercakap. Menipu pun tak apa. Bohong atas Nabi pun tak apa. Berikan tauliah. Dia bila kalau ikutkan sebenar sekarang ni pun memang mereka dah sekat. Baik di negeri-negeri mana-mana negeri kan, disekat orang-orang yang tidak sefahaman dengan mereka. Siapa yang tak pegang, tak ikut macam apa yang dia nak. Contoh macam amalan bid'ah yang mereka adakan, amalan bid'ah yang mereka amalkan, tak serupa, diorang tarik tauliah. Ini sebelum undang-undang lagi. Jadi Ustaz, imagine kalau RUU ni jadi efektif, takkah dia beri kuasa mutlak kepada... Dia bukan masalah kuasa mutlak. Dari segi realiti dia nak tunjuk kepada orang ramai tentang apa yang mereka memang sengaja nak buat terang-terangan. Sekarang ni mereka menyuruh lagi. Akan datang kalau dia kata benda tu jadi, maka tujuan sebenar dia adalah untuk bagi saya lah Kuala Lumpur. Kenapa wilayah persekutuan Kuala Lumpur ni dipilih? Kan kenapa wilayah persekutuan? Sebab sini lubuk duit ulang balik. Nak masuk TV Al-Hijrah. Kenalah kat Kuala Lumpur. Kan? Nak rakaman masuk tunjukkan mesti kat Kuala Lumpur. Masjid Besi Putrajaya. Semua kena tak Kuala Lumpur. So nak buat benda amalan-amalan, rekaan, amalan-amalan bid'ah, nak buat program-program selawat yang direka-reka, selawat Nabi ada je, kita ada selawat. Highly dense population. Ya, okey. Dia sekarang ni dia nak gunakan pasal benda tu peruntukan. Kadang dia kata peruntukan tadi dapat daripada kerajaan, dia buatlah. Memanglah nampak jemaah macam tu. Itu jemaah nama dia. Bagi realiti saya tu yang saya nampak lah. Pasal kalau ikut pada tajuk asal, sekarang ni pun memang dah sekat dah. Untuk siapa yang tak seumpama mereka akan tarik. Yang kita paling sedih sekarang yang terbaru, bila mana pesanan atau tausiah yang diberikan oleh Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram di masjid negeri yang mulanya ada siaran langsung dan rakaman disiarkan dengan terjemahan telah pun dipadamkan. Sedangkan bayangkan ini tetamu negara. Tetamu negara, awak suka ke tak suka dan sebagainya, dan hormatilah. Dan kalau tak, daripada awal jangan bagi masuk. Yang kita nak ke tempat dia untuk buat umrah dan haji. Itu tak ada masalah tu, itu tak masalah. Tapi yang penting sekarang ni yang saya perhatikan tidak menghormati.
Ini kita kata dalam Nabi SAW nyatakan apa? Wasallam. Man kana billahi yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamu dia. Ni adalah bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Bayangkan benda tersebut bila website ataupun Facebook Al-Haramain, dua tanah haram, ambil link tersebut untuk share. Siapa nak tengok pesanan yang diberikan oleh Imam Masjidil Haram di Masjid Negeri Shah Alam. Tekan link tak keluar. Seriously. Jadi Ustaz, Ini nampak ekstrimnya manusia ni. Kalau kita tak setuju, tak apalah, kita tak setuju dengan apa dia buat, tapi kita tak pernah pun ban dia. Ni selalu salah satu macam dia seperti memboikot tau sebenarnya. Masalahnya kenapa tak terus terang? Ketika hari datang tu, maki dia depan-depan. Tak berani. Bukan tak berani. Ini bagi nifak. Atau sifat hipokrit, berpura-pura. Manakala dia kata betul orang tu salah. Kadang-kadang macam ni saya lihat. Banyak yang kita bincang bab mubahalah dulu. Ingat tak? Saya kata kalau sekiranya ideologi, fahaman yang dibawa oleh ikhwah kita yang terlibat dengan salafiyah merupakan bahaya kepada negara, dan ajak mubahalah. Pasal kita tunjukkan bahawa serius ni benda tadi. Jangan cakap-cakap benda tu bahaya, tapi bila orang ramai kata nak tengok, jangan berani tak sumpah laknat kepada siapa yang berbohong. Kenapa awak tak berani ke depan? Kenapa awak duduk belakang? Macam tadi Imam Masjidil Haram tadi, kalau solat belakang dia tak sah. Ni masalah tak sah Ya. Pasal benda ni sebenarnya okey. Ini yang kita kata, saya lihat. Macam tanah haram tu sendiri kan, Masjidil Haram. Dia sebenarnya sejak 500 tahun hijrah, 500 lebih hijrah, sampai 1998. Sampai 1998, solat di Masjidil Haram tu sebenarnya, di Mekah tu, berasingan imam. 4 imam pada waktu berbeza-beza. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi tu, solat asing-asing. Tak di belakang imam yang sama. Ini mungkin benda yang diorang nak highlightkan balik. Bila kita lihat kumpulan ni kan, dia boleh kata solat belakang imam Masjidil Haram tak sah. Sebab diorang dah buat dulu. Mana ketika mufti-mufti yang diorang kata mufti tanah haram lah, mufti Syafi'i haram lah, mereka keluarkan fatwa untuk tak sahnya solat Syafi'i belakang Hanafi, Hanafi belakang Syafi'i. Jadi diorang solat berpecah. Solat subuh, zuhur, asar dan isyak berasingan. Maghrib diorang terpaksa sekali sebab pendek sangat. Jadi diorang akan solat Syafi'i dari sini. Syafi'i habis solat baru sini solat. Ini solat pula. Asing-asing imam tahu. Sehinggalah 1998. Apabila naiknya Raja Saud yang kedua, itu Malik Abdul Aziz. Siapa-siapa pergi umrah nampak tulis Wakaf Malik Abdul Aziz yang dekat Menara Clock Tower tu kan. Itu bangunan tu sebenarnya diwakafkan oleh Malik Abdul Aziz kepada Masjidil Haram. Hotel yang ada kat situ, duit bayaran yang orang bayar masuk ke Masjidil Haram. Hotel-hotel keliling tu sebenarnya macam tu. Jadi tempat Masjidil Haram tak ada tabung. Sebab tak ada tabung, sebab duit tu dah masuk. Kan? By millions or not billion, 100 million is actually masuk tiap tahun. Jadi nama balik wakaf Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz pada tahun 98 bila dia naik menjadi raja Saud yang kedua, dia hentikan solat di keliling Kaabah berasingan. Satu imam je. Tak boleh lain-lain imam. Dia hentikan. Jadi ini kita kata penyatuan ummah. Kita ada masalah orang tu mazhab apa? So, ini ayat cakap mulut boleh. Cakap mulut boleh. Tapi dari segi masalah amal, awak tak boleh. Awak tak boleh buat sebenarnya. Kan variasi atau kepelbagaian tadi tu. Cakap mulut kita tak ada masalah, perbezaan. Bohong. Pasal pernah berlaku dan sekarang ni tengah keluar. Sebab tu kita kata pembuangan video tausiah imam Masjidil Haram tu adalah satu penghinaan sebenarnya. Yang saya tak langsung memburukkan nilai diri kita Muslim di Malaysia ni, mempunyai perangai yang buruk. Sebab kita punya perbuatan, kita buang gambar video tersebut. So, kan yang dicakap dalam tu qala Allah qala Rasulullah. Firman Allah sabda Nabi. Tak ada pun dia kata Muhammad Wahab berkata. Tapi kenapa kita buang? Ini malu. Mengaibkan negara kita, mengaibkan masyarakat Islam kita. Kalau anda kata atas nama ini nak mengaku, Asy'ariyah Maturidiyah mengaku. So, ini sifat yang ada pada orang tersebut. Adapun pada orang ahli sunnah, itu bukan amalan kita.
Kita ahli sunnah bukan macam tu. Kita tidak akan berlaku tidak adil. Kalau tak setuju, boleh tak setuju. Saya perhatikan contoh macam Mufti Perlis, hafizahullah. Dia dah banyak perkara sebenarnya kadang-kadang dia tak sependapat dengan orang yang dengan dia, tapi dia tetap biarkan. Contoh macam Syekh Asim Hakim ni, okey, kita ambil bab contoh macam Mufti Perlis pada sudut masalah muzik, dia ambil pendapat Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, mengatakan muzik tu harus. Lepas tu bila jemput Syekh Asim Hakim daripada Saudi Arabia yang mengarahkan muzik, saya ingat salah seorang abang kita ni, dia cerita waktu time Syekh Asim Hakim ditanya soalan tentang muzik. Lepas tu Syekh Asim Hakim toleh pandang ke arah Mufti Perlis, musical instrument haram. Dipandang kepada Mufti gelak. Seriously, Mufti gelak. Memang dia kata pun kita tak pegang, kita tak apa, kita terbuka untuk keperbezaan dan tak ada pun masalah kat situ. Inilah kelonggaran yang ini masalah dia tadi. Bila kita boleh ada kelonggaran tu, peganglah. Dan ini masalah macam tak serupa. Betul. Kenapa? Tauhid 3. Lepas tu buang. Sedangkan Tauhid 3 dia diajarkan di silibus sekolah menengah. Betul. Semalam di silibus college pun belajar. College mesti belajar lagi. Betul. Tauhid rububiyah uluhiyah asma dan sifat. Betul. Tak buang lagi tahu. Salah, saya salah tak kalau panggil ini propaganda? Ustaz? Boleh jadi propaganda. Yang kita bimbang benda propaganda ni tadi datang daripada masyarakat barat lah. CIA punya propaganda yang mungkin ada menuju pada arah ni. Yang melaga-laga kaum Islam, tunjukkan traditionalist, kumpulan-kumpulan sufi ni untuk naik. So, diorang ni akan kelirukan masyarakat. So, dia dah jadi macam dia dah dipoliticize kan? Betul? Pasal sebenarnya kita boleh ada perbezaan, tapi itulah tadi, kenapa nak kena asing imam? Okay, bila Malik Abdul Aziz disatukan imam, dia pegang mana? Dia pegang pada para sahabat. Sebab zaman para sahabat ada je khilaf di antara mereka. Contoh paling simple adalah apa yang berlaku ke zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika di Arafah, Uthman bin Affan solat 4 Zuhur 4 Asar. Dia tak solat 2. Jadi orang ramai tanya pada Ibn Mas'ud. Kata, ya Abang Abdullah, ni apa benda ni? Uthman buat ni. Dia diam. Lepas tu dia kata, Nabi dulu solat berapa? Dia kata 2 Zuhur 2 Asar. Ibn Mas'ud jawab. Abu Bakar 2 Zuhur 2 Asar. Umar 2 Zuhur 2 Asar. Uthman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia giling. Tapi lepas tu orang tanya dengan dia, kau solat berapa? 4. Walaupun dia tak setuju dengan Uthman bin Affan solat 4, tapi kerana Uthman adalah pemerintah, solat 4 dengan ijtihad dia sendiri, maka dia ikut. Dia ikut. Dia tak lawan. Dia tak buat jemaah baru. Ini kita panggil tajuk-tajuk yang kita bimbangkan dalam masyarakat kita boleh pegang dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, terutama yang mutakhirin. Kan munculnya tokoh seperti Ibn Turmat dan sebagainya yang punya ekstremis yang menentang kerajaan bila tak serupa dengan pendapat dia. Ini saya perhatikan sebab tengok para sahabat Nabi SAW tak ada masalah pun. Khilaf itu ada tapi diorang tetap imam satu. Bila tanya Uthman bin Affan, bila tanya pada Ibn Mas'ud, kenapa tak solat dua-dua je? Dia kata tak boleh. Nabi kata inna maju ilal imam liyu'tama bi. Imam jadikan untuk diikuti. Allahu Akbar. Nabi kata imam jadikan untuk diikuti. Tak boleh canggah dia. Al-khilaf syar, menyanggahi imam tu buat kejahatan, dia kata. So jadi realiti dia, tengok kat sini. You can have dispute about things. Even macam Umar bin Khattab. Ikut pada dia, tayamum boleh ganti wuduk je. Tak boleh ganti mandi. Tapi pernah tak Umar nak solat, dia tanya orang tu, engkau mazhab apa? Sikit tak tanya. Dia tak pernah tanya pun, kau punya pegangan macam mana? Tapi kita lihat pada sekarang ni, yang ini yang saya perhatikan, pemecahan atau dikatakan pengecilan daripada ahli sunnah wal jamaah tadi, maksud yang jelas, terang, ikut sunnah Nabi SAW kan, dan juga mengikuti jalan dan juga cara para sahabat memahami dalil, beramal dengan agama, maka itu yang sepatutnya ahli sunnah wal jamaah dimaksudkan. Tapi bila tiba-tiba kita kecil kepada Asy'ariyah Maturidiyah, yang sebelum kita ni apa jadi? So kalau kita pegang yang ini, betul ke salah? Soalan nak tanya kalau kita nak ikut ini. Yang ni, betul ke salah? Imam Syafi'i punya akidah, betul ke salah? Imam Syafi'i punya tajuk tentang penyucian jiwa, yang tak ikut tasawuf Ghazali, betul ke salah?
Orang tak boleh jawab soalan tu sebenarnya. Jadi ini masalah dia kata soalan kita soalan umpan. Ini kan soalan umpan. Ini adalah benda yang sangat jelas, sangat terang. Awak nak kecilkan agama kepada fahaman awak. Lepas tu awak tinggalkan yang besar. Lepas tu awak tak boleh jawab langsung apa yang tertulis di sana. Ini masalah besar. Sebab saya tahu, kita faham awak suka nak bermaulid, nak berzanji, nak buat talqin, nak buat tahlil kenduri arwah macam orang Hindu, okay? Nak buat benda semua tadi. Tak ada masalah. Tapi masalah tadi janganlah kita kata aplikasi kepada semua orang kena ikut awak. Bab khilaf lain. Bila bab khilaf lain kata khilaf. Bila time awak buat semua jadi mesti ikut. Kenapa? Kalau lain kita ada khilaf. Bila time benda dia buat ada khilaf. Ni ada khilaf. Tapi bila time dia nak benda tu dibuat juga, semua orang kena ikut dia. Tak setuju pun salah. Saya ingat benda ni ada satu perkara lah. Bila timbul tajuk dipersoalkan pada saya. Dia kata berkenaan contoh macam kenapa Ustaz baca Yasin malam Jumaat. Saya kata tak. Kenapa? Saya kata bid'ah. Dia kata kita bukan setuju ke bahawa perkara yang khilaf jangan kata bid'ah. Saya kata khilaf lain bid'ah. Saya kata bila kita menentukan pada malam Jumaat mesti baca Yasin. Mesti baca surah tentu tanpa dalil. Itu bid'ah lah. So kalau dia kata benda tak ada dalil, itu sunnah. Kalau tak ada dalil, bid'ah lah. Takkan dia kata sunnah juga. Lepas tu dia tak puas hati, macam tak puas hati juga. Saya kata macam ni, nak simple faham. Saya kata ada tandas depan ni. Saya nak masuk tandas. Nabi dah ajar doa masuk tandas. Kalau saya baca ayat kursi macam mana? Tak ada larangan Nabi kan? Nabi ada larang? Tak ada. Ada benda kata jangan baca ayat kursi depan jamban? Ada? Tak ada. So saya tukar. Daripada baca yang Nabi tinggalkan sunnahnya, itu Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Kita tukar kepada ayatul kursi. Apa hukum dia? Boleh tak? Senyap. Kita kata tak apalah lagi. Kita nak hubungan dengan isteri. Isteri kita tunggu dah kita naik atas katil. Kita baca kursi. Macam mana? Ada doa Nabi ajar. Buat hubungan dengan isteri ada kan? Ada. Orang baru kahwin apalah. Okay. Jadi yang maksud dia bila kita doa tu dah Nabi ajar. Sekarang ni kita tukar pada ayat kursi. Macam mana apa hukum dia? Nabi tak pernah larang. Ada Nabi larang. Tapi jangan buat dan memang ayatul kursi dilindungi kita daripada syaitan. The meaning is there. So kenapa tak buat? Kita follow yang Nabi ajar. Itu tajuk dia. Sekarang ni dia kata sunnah. Ya ini kalau kita buat bid'ah lah. Walaupun ayat tu ayat Quran. Walau ayat itu ayat Quran, tapi itu adalah bid'ah. Betul. Ini problem kita dalam masyarakat kita ni. Dia tak boleh nak define tadi. Dia cakap dia kata dah ulama kata boleh. Ulama tu bukan Nabi. Betul kita kata ulama kita ada atas lagi. Itu siapa? Atas lagi. Sampai last kali kepada para sahabat Nabi SAW. Baru kita lepas tu turun kepada siapa yang lepas tu. Kalau tak ada di sini hukumnya, tak ada di sini hukumnya, sampailah pada kita. Barulah kalau kita. Tidaklah kalau tidak ada dekat atas tu, awak pergi datang reka buat apa? Bagi saya realiti dia itulah. Mana tajuk definisi ahli sunnah tadi dikecilkan kepada kumpulan daripada Asy'ariyah Maturidiyah ni adalah salah. Kalau awak nak define diri awak masuk sekali ahli sunnah tanpa mengasingkan yang lain, itu tajuk yang sepatutnya dibincangkan. Tapi kalau dia kata awak nak buang yang lain, awak dua je dalam tu. Kenapa? Kenapa awak nak letakkan dalam tu? Sedangkan Maturidiyah di Malaysia tak amal pun. Tapi sebab apa? Sebab awak nak ambil geng-geng Hanafi. Geng-geng Hanafi di India, di Pakistan, yang India berapa ramai 1 juta juga kan. Awak nak ambil diorang juga untuk masuk dalam kumpulan awak. Maka awak pakailah nama tersebut. Sebenarnya itu je. Dari segi realiti awak tak beramal kat sini pun. Bahkan dahulunya orang mazhab Hanafi dengan orang mazhab Syafi'i tak boleh kahwin tau. Sebab mazhab Syafi'i kata saya beriman insya-Allah. Mazhab Hanafi kata ni pasal dia ikut Maturidiyah, pengucapan saya mukmin insya-Allah tu maksud dia ragu-ragu. Maka dia tak beriman. Maka tak boleh kahwin dengan Syafi'i dengan Hanafi. Serius? Tahun 50-an macam tu. Penghentian perkara ni sebenarnya berlaku bila Malik Abdul Aziz naik. Penyatuan di keliling Kaabah tadi. Hanya satu imam saja. Itu permulaan. Yang ni sekarang ni saya perhatikan. Macam bila berlaku yang kes bila Imam Masjidil Haram datang jadi imam. Sekarang dia mazhab Hanbali. Kalau dia beramal dengan mazhab Hanbali, apa masalah dia?
Kan awak solat belakang orang Hanbali, macam belakang Imam Ahmad bin Hanbal. Awak solat belakang orang mazhab Maliki, macam solat belakang Imam Malik bin Anas. Jadi kenapa awak kena jadikan tajuk tersebut yang awak tak setuju dengan orang tadi untuk awak buat jemaah baru? Maka awak isytiharkan siapa solat ulang balik. Itu dah macam nak cakap akidah saya lain dengan akidah awak. Ini masalah dia. Kita unless awak mengkafirkan orang. Itu tajuk asal dia. When you say they are not Muslim anymore, then start lah tajuk ni. Tapi tak nak cakap terus terang. Ni kadang dia kata panggil dia ada hukum tapi nak cakap tak berani. Almost like diorang kata lah, word yang tak sedap dia bunyi bapuk. Dia nak jadi macam Mu'tazilah tapi tak berani nak cakap. Mu'tazilah akan cut off terus. Siapa tak ni kafir, sekian keluar agama. Awak nak cakap tak berani. Maka awak gunakan sindiran-sindiran macam ni. Sindiran bahawa solat belakang imam Masjidil Haram tak sah. Kenapa? Benda-benda ni diajarkan oleh sebahagian orang pada orang-orang yang pergi haji dan umrah. Sebahagian mereka duduk di hotel, solat di hotel, tak nak solat di Masjidil Haram. Sebab diorang masih lagi ada idea 500 tahun sebelum hijrah, 500 tahun 500 hijrah sampai 1998, solat kita di Kaabah tu adalah asing-asing. Syafi'i di sini, Hanafi di sini, Maliki, asing-asing imam. Jadi dia nak balikkan balik. Ini saya dapat lihat dengan jelas bahawa ini adalah cubaan untuk memecah belah kaum Islam. Kalau dia kata dia boleh pegang macam para sahabat Nabi, boleh ada dispute. Tapi asalkan kau Muslim lagi, aku solat belakang kau. Itu tajuk asal. Yang mana para sahabat Nabi tak setuju, tapi tetap solat di belakang imam yang sama. Tapi dalam masa sama, yang ini awak jadi macam mana? Boleh keluarkan istilah-istilah tadi. Dia boleh kata solat balik itu masa dia tak beriman lah. You are not Muslim, bukan mukmin, bukan Muslim. Sebab tu kena ulang balik solat. Dan kita kata benda tersebut adalah perkara yang sangat ni. Kalau dia kata nak cakap benda ni kepada orang yang sembah capal, yes, kita cakap macam tu. Orang sembah pada lambang capal, tak boleh solat belakang dia. Ya, saya setuju. So orang tu dah mula mensyirikkan Allah SWT dengan logo dan lambang. Tapi kalau dia kata orang tersebut tak buat benda berkenaan, dia beriman dengan Allah SWT seperti mana yang disabdakan oleh Nabi, macam difirmankan Allah Ta'ala, kenapa pula jadi keluar agama? Dia tak langgar apa-apa pun. Tak ada langgar benda pun. Cuma dia tak setuju dengan awak punya takwilan je. Kenapa masalah tadi? So bagi saya ini kita kata yang realiti yang kita dapati pasal amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita sebenarnya sekarang ni dah memang selari sangat dah dengan tajuk apa ya Asy'ariyah Maturidiyah lah, macam kes boleh minta dengan pokok, minta dengan orang mati, boleh, tak ada masalah. Beramal dengan hadis dhaif untuk buat amalan baru. Tadi panggil pula benda tu yang paling lawak dia ambil cari hadis-hadis yang tak sahih. Dia banner dekat situ kata sunnah. Perbuatan dengan tidak dalil yang sahih itu adalah sunnah. Yang Nabi ajarkan yang sunnah, yang sahih tak diamalkan, tapi yang direka-reka tu dikatakan sebagai sunnah. Apalagi macam itulah istighatsah, minta tolong dengan orang mati. Kan orang mati tadi minta tolong. Saya ada tengok ada seorang share yang Datuk Gong. Cara orang Cina sebagainya. Bila ucap dengan Datuk Gong tu sama macam yang diucapkan oleh kumpulan ni. Datuk, saya nak beli barang sekian, boleh tak? Apa tu buat baling dua benda tu kan. Betul. Untuk tengok sama ke tak sama. Yeah. Kalau satu tegak satu terbalik boleh dia boleh. Kalau kata dua-dua terbuka, dua-dua tertutup tak boleh. Betul. Jadi realiti dia benda tersebut tak ada beza dengan orang Kristian yang minta pada Isa, orang Cina yang minta pada Datuk Gong, dengan orang yang minta pada wali. Dia kata wali tolonglah kami. Tetapi benda ni yang kita kata amalan sedang dibuat sekarang dan disebarkan oleh masyarakat Islam kita di Malaysia ni, terutama yang kumpulan-kumpulan yang ustaz-ustaz yang terlibat dengan dikata Asy'ariyah Maturidiyah ni, diorang buat. Pergi ke Indonesia, kubur tu macam kuil Hindu. Astagfirullah. Letak bunga, letak apa, datang situ golek-golek. Ini realiti yang kita pelik lah. Jadi yang ni kita kata wallahu alam. Ancaman yang mereka terasa kalau kita dapat mufti yang tidak mengikuti arus mereka, maka mereka akan dihentikan daripada buat balik. Mereka rasa takut akan dihalang balik semula macam tahun 60-an dahulu oleh pusat Islam. Sebelum JAKIM pusat Islam. Ketika tu memang dihalang semua sekali. Sekarang ni macam ada gerakan untuk bimbang kena haram balik. Bimbang kena haram balik. Walaupun dia realiti dia masalah dia, bukalah kumpulan mana pun,
Semua tu tadi pengamal kepada sistem Asy'ariyah Maturidiyah. Yang geng kata boleh jumpa Nabi depan-depan, boleh ambil zikir dengan Nabi depan-depan dan sebagainya. Semua kumpulan tersebut. Itu realiti yang saya perhatikan. Wallahu a'lam.